Selamat pagi, nama saya Gosini. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal dari negeri Melaka. Dalam video ini, saya akan menerangkan asal usul bahasa Melayu, maksud perkataan Melayu, satu fungsi bahasa Melayu, usaha-usaha untuk mempertahankan bahasa Melayu dan sebab-sebab terhadap bahasa Melayu semakin dilupakan. Bahasa biasanya berkaitan dengan salah sila bangsa. Asal-usul orang Melayu, iaitu penutur asli bahasa Melayu, amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum dikaji dengan mendalam. Walau bagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan penggerakan masyarakat Melayu kuno, iaitu nenek moyang orang Melayu. Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. Mereka datang dari daerah Yunan dan menjelajah ke selatan dalam bentuk beberapa gelombang pengerakan manusia dan menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlaku sejak tahun 2500 sebelum Masihi, iaitu dengan kedatangan kumpulan pertama yang dikenali sebagai kumpulan Melayu Proto. Kemudian, kira-kira dalam tahun 1500 sebelum Masihi, kumpulan Melayu kedua yang sampai dikenali sebagai kumpulan Melayu Deutero. Mereka telah menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Mereka juga memperlihatkan kepandaian belayar dan bercucuk tanam. Namun, ada teori terbaru yang menyatakan tempat asal orang Melayu ialah Pulau Bruno dan mereka telah merebak diri situ dalam 3 kelompok yang besar melalui 3 arah, iaitu ke barat ke arah ke Sumatera Utara, ke timur laut menghalang ke Kepulauan Filipina dan Taiwan, dan satu kelompok turun ke Sulawesi dan Kalimantan Timur dan ke barat daya, iaitu Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Maksud perkataan Melayu boleh digunakan dalam pengertian yang luas dan juga sempit. Dalam pengertian yang luas, istilah perkataan Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di semenanjung Tanah Melayu dan kawasan yang secara tradisional disebut gugusan pulau-pulau Melayu, iaitu pulau-pulau yang meliputi Indonesia yang ada sekarang. Dari sebarang, istilah Melayu digunakan secara lebih umum merujuk kepada suku bangsa yang berbahasa Melayu, pantai timur Sumatera, Brunei dan beberapa tempat lain yang berdekatkan. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang diangkat menjadi bahasa utama sesebuah negara yang berdaulat dan lazimnya digunakan sebagai bahasa rasmi negara tersebut. Semua negara yang berdaulat mempunyai bahasa kebangsaan sendiri. Misalnya, bahasa Melayu di Malaysia, bahasa Inggeris di United Kingdom dan bahasa Perancis di Perancis. Menurut Perkara 152, Perlembagaan Malaysia, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan tunggal di Malaysia. Oleh itu, bahasa kebangsaan merupakan sebuah bahasa yang melambangkan identiti kebangsaan sesuatu bangsa atau negara secara unik. Bahasa tersebut merupakan lambang jati diri negara dan kewarganegaraan, bukti tentang kedaulatannya yang membolehkan sesebuah negara berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara berdaulat yang lain. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dapat digunakan oleh masyarakat yang berbilang kaum seperti bangsa Melayu, Cina dan India. Contohnya,
Sebanyak-banyak rakyat Malaysia mesti mempunyai pengalaman berjiran dengan orang yang berlainan kaum bangsa. Kita dapat menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, bahasa Melayu biasanya digunakan untuk wacana politik dan undang-undang. Contohnya, pelbagai dokumen dan borang urusan adalah dalam bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan dalam wadah pendidikan negara dapat dipupuk untuk membina jati diri bangsa Malaysia. Sekolah adalah salah satu perpatakan untuk mempertahankan bahasa Melayu. Sekolah rendah dan sekolah menengah haruslah mengadakan Minggu Bahasa Melayu. Semua pelajar dan guru diminta untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu dalam minggu tersebut. Selain itu, pihak sekolah dapat menampau peribahasa, simpulan bahasa di mana-mana sudut dalam sekolah supaya pelajar dapat meningkat tahap bahasa Melayu. Di samping itu, perpustakaan boleh mengisyukkan novel atau bacaan bahasa Melayu yang sesuai dan menarik kepada murid-murid. Seterusnya, media massa juga merupakan peranan yang penting untuk memartabatkan bahasa Melayu. Media massa mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan bahasa Melayu di negara kita. Contohnya, rancangan televisyen boleh menyiaran dalam bahasa Melayu. Media sosial, laman web dan sebagainya boleh menggunakan bahasa Melayu untuk mempertahankan bahasa tersebut. Hal ini demikian kerana remaja selalu melayari internet atau menonton televisyen. Persekitaran ini dapat menambah ilmu bahasa Melayu mereka. Di samping itu, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka tidak harus diperkecilkan. Pekerja Dewan Bahasa dan Pustaka haruslah menggunakan bahasa kebangsaan dengan betul dalam ucapan rasmi seperti ucapan dalam majlis perasmian, kempen awam atau perhimpunan untuk memberikan contoh yang tepat. Dewan Bahasa dan Pustaka hendaklah sentiasa menasihat pemimpin kerajaan, swasta atau media cetak supaya menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam semua urusan rasmi. Antara sebabnya ialah masyarakat Cina kekurangan tempat dan peluang untuk menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Sekiranya orang Cina hanya mendapat pendidikan dalam bahasa Cina atau bahasa Inggeris sejak zaman kanak, mereka tidak akan berpeluang untuk bersentuhan dengan masyarakat Melayu. Hal ini akan menyebabkan mereka tidak mengenal bahasa Melayu dan melupakannya. Selain itu, bahasa Melayu semakin dipinggirkan oleh masyarakat kini kerana remaja dipengaruhi oleh bahasa asing seperti bahasa Cina, bahasa Inggeris dan cenderung menggunakan bahasa rojak. Hal ini demikian kerana masyarakat adalah sebuah negara yang berbilang kaum. Sebab yang lain terhadap bahasa Melayu semakin dilupakan ialah sebahagian masyarakat Melayu atau masyarakat lain memandang rendah terhadap bahasa Melayu. Mereka menganggap bahasa Melayu kurang penting untuk mereka dan bersikap mengagum bahasa lain terutamanya bahasa Inggeris. Oleh itu, sebagai masyarakat Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan bahasa Melayu supaya negara kita penyatuan dan perpaduan. Sekian, terima kasih.